Allahu 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 Allah. Ringkasan kepada halaman hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-46 hingga ayat 51, kita akan menyambung kisah Nabi Isa yang telah kita bincangkan semalam apabila beliau digelar sebagai ataupun nama kepada anak Sayyidatina Maryam, iaitu Al-Masih Isa bin Maryam, ya, pada ayat 54. Dan hari ini kita akan 45, ya, dan hari ini kita akan melihat kepada ayat 46 hingga ayat 51. Dan kemudian di hujung itu ayat 52 akan melihat masih lagi kisah Nabi Isa dengan kaumnya, bagaimana beliau berjuang, dan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Jadi ini yang kita nak belajar dan kita nak ambil pelajaran ini untuk kita pada tahun ini. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. الله 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 Allah yang membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini untuk panduan kita bersama insya-Allah. Iaitu yang pertama pada ayat ke-47. Yakin setiap masa Allah berkuasa menjadikan sesuatu. Ini resolusi kita Ustaz ya. Kalau Allah boleh jadikan yakhluqu ma yasha, iaitu Nabi Isa, yang lain tu mudah bagi Allah. Kalau Nabi Zakaria yaf'alu ma yasha, Allah nak bantu kita dalam hidup apa sekalipun, bergantung kepada Allah, itulah yang utama. Yang pertama. Yang kedua, kita bina iman sebaik mungkin agar kebesaran Allah dirasai dalam kehidupan kita seharian. Kalau Nabi Isa ada mukjizat yang pelbagai, mukjizat untuk kita bina iman yang masih kekal sampai zaman sekarang, namanya adalah Al-Quran. Binalah iman dengan Al-Quran ini. Insya-Allah ia akan menyebabkan kita merasai kebesaran Allah dan kita akan sentiasa dibantu. Dan yang ketiga, resolusi kita sentiasa jadi penolong agama Allah dalam pelbagai aspek kehidupan. Mungkin para doktor membantu membuat yang terbaik, para ustaz, para pensyarah, ibu, ayah, kita menolong agama Allah ini dalam kapasiti masing-masing. Tapi asasnya apa? Kita mengikut kepada panduan daripada Al-Quran. Amana billah washhad bi anna muslimun. Kita nakkan kalau boleh kita sebagai doktor merawat ramai lagi orang yang sedar saya perlu menyerah kepada Allah. Kita menjadi ibu, menjadikan anak kita, ayah menjadikan anak kita lebih menyerah diri kepada Allah, bukan menyerah kepada sesama manusia. Allahumma arhamna bil Quran. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu perkataan kallama yang kita nampak pada ayat 46, iaitu Nabi Isa boleh berkata, bercakap, bertutur dengan manusia pada waktu itu. Perkataan kallama ataupun kallama ini berulang 75 kali, dan setiap kali kita mendengar perkataan kallama ini, maka kita tahu ini maksudnya bercakap. Cuma cakap Nabi Isa ni pelik disebabkan ia bercakap ketika masih bayi, masih baby lagi dalam buaian. Ini sebagai satu mukjizat, dan juga boleh bercakap pada dewasa. Mungkin bagi kita tak pelik, tapi bagi Nabi Isa pelik disebabkan apa? Disebabkan beliau akan kembali balik ke bumi ini untuk bercakap dengan khalayak ramai, menyampaikan, membenarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Moga-moga kita dapat bersama Nabi Isa, kalau bukan di sini, apabila sampai di sana. Tapi yang pastinya kita kagum pada Nabi Isa bukan kerana Nabi Isa itu Tuhan, tetapi beliau adalah hamba Allah. Kita akan tengok selepas ini, iaitu semua mukjizat itu dengan izin Allah SWT. Allahumma arhamna bil Quran. Ke segmen tajwid. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang satu huruf yang mana huruf tersebut berada di bahagian hujung halqum kita. Boleh sama-sama kita lihat di skrin kita. Makhraj al-halq, sambungan, iaitu makhraj al-halq, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. Yang mana kita nak membicarakan hari ini huruf yang seterusnya, huruf yang berada di hujung halqum, iaitu huruf ghain. Dia ada dua huruf, huruf kha dan huruf ghain. Hari ini kita ambil satu contoh, iaitu huruf kha. Huruf kha yang mana pada ayat 49 tadi kita baca, kalau kita perasan pada ayat yang ke-49 ada ayat anni akhluqu lakum. Cuba lihat baris kedua pada ayat yang 49, wa rasulan. Kemudian baris yang kedua itu ada ayat anni akhluqu lakum. Huruf kha yang mati pada perkataan akhluqu
Keluarnya daripada mana? Keluarnya daripada hujung halkum. Ini kita punya leher kita di hujung halkum yang berdekatan ataupun jiran kepada permulaan ataupun pangkal lidah kita. Maka hujung halkum ni keluar daripada ni huruf kha. Kha. Kalau kita perasan, bila kita sebut kha, suaranya keluar daripada situ. Daripada mana? Daripada hujung halkum. Keluarlah hurufnya kha. Anni akhluqu lakum. Huruf itu kha. Sama ada di berbaris di atas kha, depan khu, bawah khi ataupun mati. Seperti ayat kita contohkan ini, akhluqu lakum, tempatnya sama. Di mana? Hujung halkum. Cuma kaedahnya huruf bila dimatikan makhraj itu lebih terasa. Huruf itu. Sebab tu kalau kita nak rasa makhrajnya kat mana, huruf itu tak cukup sekadar kita bariskan, kita matikan huruf itu. Bila matikan akan lebih jelas kesan tu terasa di makhraj, di hujung halkum. Huruf kha, insya-Allah. Selamat beramal, insya-Allah. يا رب يا رحمن ثبتناه في الجنان أعزنا من النسيان واختمنا على الإيمان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله كان توابا